Tuan-tuan dan puan-puan, salam sejahtera. Selamat petang. Dan dekat petang ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Najib boleh dipenjara selama 20 tahun jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin nyatakan, sekiranya Najib didapati bersalah, beliau boleh dipenjara selama 20 tahun. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Okay, so nikmati video seterusnya. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat tengah hari, mendekati pukul 12.35 sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih untuk semua komen-komen yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada semua yang sudah subscribe di dalam channel ini, tuan-tuan dan puan-puan. Denyut rakyat, suara rakyat. Denyut nadi, maafkan saya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi perbicaraan kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak masih berlarutan pada sehingga kini, dan kes ini of course ramai orang cakap lambat dan sebagainya, tapi kita harus tahu bahawa kes ini bukan kes yang kecil, kes ini kes yang besar. Lagi pula orang yang dibicarakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bekas Perdana Menteri Malaysia. So kena hati-hati dengan semua keputusan kerana ini akan dimasukkan di dalam sejarah Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Akan termasuk di dalam perjalanan sejarah moden untuk negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, terkini, mari dekat, mari rapat. Bagi yang sudah rapat, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh like, share dan subscribe pada bila-bila masa. Dan anda juga boleh unsubscribe kalau anda tidak suka dengan channel ini. Tak apa, boleh cari channel yang lain yang kamu suka. Apapun, bagi yang tetap setia, terima kasih saya ucapkan. Saya nak beri flying kiss. Terima kasih daripada The Twin TV. Kita bongkar satu-satu, tuan-tuan dan puan-puan. Terkini untuk perbicaraan 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pendedahan terbaru yang mengejutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya, apapun yang hendak dilakukan perlu disiasat dulu, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya untuk yang melibatkan wang berbilion-bilion dolar. Mana mungkin kita hanya boleh buat macam tu saja dengan mudah saja. Patut disiasat dengan teliti, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang terjadi di dalam perbicaraan terkini ini yang telah diterbitkan di newspaper online ataupun di dalam satu laman web, theedgemarkets.com. Satu laman web yang dibaca seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini bukan cerita kedai kopi ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bekas CFO 1MDB membuat kejutan. Bekas CFO 1MDB membuat kejutan, tuan-tuan dan puan-puan. Kejutan apa? Beliau, iaitu Azmi Tahir, berkata beliau tidak menyiasat kesahihan abar itu palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mengejutkan. Bagaimana mungkin ini boleh terlepas pandang? Tetapi kita baca bersama-sama dahulu. Jangan dulu buat tafsiran sehingga kita baca dengan teliti. Bekas Ketua Pegawai Kewangan atau CFO One Malaysia Development Berhad, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Azmi Tahir, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau tidak menyiasat sama ada Abar Investment PJS Limited atau BVI yang 1MDB berurusan dan memberi wang adalah sebuah syarikat palsu yang sebenarnya menyamar sebagai anak syarikat milik Kerajaan Abu Dhabi International Petroleum Investment Company atau IPIC. Tuan-tuan dan puan-puan, Azmi yang telah memberi kenyataan sebagai saksi pendakwaan yang ke-12 dalam perbicaraan rasuah bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang melibatkan kira-kira 2 bilion US dollar. 2 bilion hampir 9 bilion ringgit Malaysia agaknya. Dana yang diselewengkan daripada 1MDB, tuan-tuan dan puan. Berkata pada Isnin bahawa tugasnya sebagai CFO pada 2014 adalah untuk mengagihkan dana seperti yang diarahkan oleh lembaga pengarah. Tuan-tuan dan puan,
Beliau berkata, beliau melihat tiada keperluan untuk menyiasat berhubung kesahihan abar BVI kerana beliau tidak pernah menerima arahan daripada lembaga 1MDB untuk berbuat demikian. Tuan-tuan dan puan, katanya di mahkamah, tugas saya ulang semula. Tugas saya adalah untuk mengagihkan dana seperti yang diarahkan oleh lembaga pengarah. Katanya ketika disoal oleh Peguam Najib iaitu Wan Aizuddin Wan Mohamed. Barisan soal jawab yang adalah berkaitan dengan perjanjian pembelian balik option 1MDB Energy Holding Limited yang ditandatangani dengan abar BVI, syarikat cangkang palsu yang ditubuhkan oleh pembiaya dalam buruan sekarang ini iaitu Loh Teck Joe di British Virgin Island atau dikenali sebagai abar palsu. Perjanjian itu menyatakan bahawa 1MDB Energy, anak syarikat milik penuh 1MDB, akan committed untuk membayar sebanyak 989 juta US dollar untuk membeli balik option dan sebanyak 175 juta US dollar pula daripada 989 juta US dollar itu akan dibayar terlebih dahulu pada tarikh perjanjian itu, tuan-tuan dan puan-puan. Azmi berkata, beliau tidak pernah mengetahui tentang abar palsu. What? Semasa memegang jawatan sebagai CFO dan hanya mengetahui mengenainya pada tahun 2015, tuan-tuan dan puan-puan, apabila beliau dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di mana SPRM telah menyoalnya mengenai perjanjian palsu yang telah mengambil tempat. Wang itu bertujuan untuk membeli balik 49% saham yang dipegang oleh IPIC dalam anak syarikat 1MDB, 1MDB Energy dan 1MDB Energy Langat Limited. Tuan-tuan dan puan-puan, Azmi berkata, semua hubungan dan urusan dengan abar palsu ini dikendalikan oleh bekas peguam bela 1MDB iaitu Jasmine Loh Aiswan. Satu lagi nama. Berurusan dengan abar bukan bidang saya, katanya. Hubungan dengan abar diuruskan oleh Jasmine, katanya. Selepas soalan Wan Aizuddin mengenai pemindahan wang kepada abar palsu, Azmi berkata, keseluruhan 1MDB melihat perjanjian ini dan tidak tahu abar adalah palsu. Wow, ini memang komplot luar biasa. Memang sangat teliti sehingga tidak terhidu oleh mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, ini tidak pernah dibangkitkan terdapat 30 atau 40 pasang mata yang melihat perjanjian ini dan abar palsu tidak dikesan. 30 atau 40 pasang mata ramainya melihat perjanjian ini dan dia kata abar palsu ini tidak dapat dikesan. Luar biasa. Wan Aizuddin bertanya, adakah abar buah terlarang yang anda tidak boleh sentuh? Azmi menjawab, ia bukan dalam bidang kuasa saya. Azmi juga berkata, dia mengikut arahan timbalannya, yaitu Terence G, kerana dia fikir arahan G datang terus daripada Loh Teck Joe. Hakim Datuk Colin Lawrence Sikora mempengerusikan perbicaraan itu, di mana Datuk Seri Najib Tun Razak telah didakwa atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan memperkayakan dirinya dengan 2.3 bilion ringgit Malaysia daripada 1MDB dan 21 pertuduhan lagi pengubahan wang haram dengan jumlah yang sama. Najib berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.